Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nurul Yasmin Dina Mahlizi, kru TV Al-Hikmah Sekolah Menengah Agama Marang. Jom sama-sama kita menuntut ilmu sedikit tentang mata pelajaran pendidikan kesihatan yang dibimbing oleh Ustaz Ahmad Zakwan. Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ba'd. Yang disayangi kepada semua pelajar, insya-Allah pada tengah hari ini kita akan membincangkan berkenaan tentang satu subjek yang insya-Allah pada tahun ni Ustaz akan ajar awaklah untuk subjek pendidikan jasmani dan juga pendidikan kesihatan. Oleh kerana sekarang ni musim COVID dan kita perlu melaksanakan pembelajaran di rumah, maka kita masuk pada norma baru. Kita akan membincangkan berkenaan tentang tajuk-tajuk yang ada dalam pendidikan kesihatan menggunakan cara online. Okey, untuk pendidikan kesihatan kita akan bermula pada muka surat 136 pada unit yang pertama. Okey, jadi hari ini insya-Allah kita nak membincangkan satu tajuk daripada unit yang pertama berkaitan tentang pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial. Okey. Pelajar-pelajar sekalian boleh buka pada muka surat 138. Untuk perbincangan yang lebih lanjut, kita akan bincangkan berkenaan tentang gender ataupun kita sebut tentang jantina. Okey, supaya kita boleh membezakan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh bagi jantina yang berbeza ni. Kadang-kadang hari ni ada lelaki cuba untuk buat sesuatu benda yang perempuan buat, dan ada hari ini juga perempuan yang cuba untuk buat sesuatu apa yang lelaki boleh buat. Okey. Dengan hari ini keadaan yang serba canggih, Ustaz nak ingatkan kepada kita semua, memang betul ada kadang-kadang hari ini lelaki boleh buat kerja perempuan, perempuan boleh buat kerja lelaki. Tapi ada satu-satu perkara yang memang itu adalah untuk lelaki dan sesuatu perkara itu juga adalah khas untuk perempuan. Maka untuk hari ini kita akan melihat apakah maksud gender ataupun jantina dan apakah di sana ada perbezaan di antara jantina-jantina ini. Okey, kita pergi pada slide yang seterusnya. Okey. Kalau kita tengok pada muka surat 138. Okey, 138. Okey, dia lebih kepada, kalau kita tengok sini dia beri petikan dialog. Okey, dialog di antara Zain dengan Nitya. Okey, Zain dengan Nitya. Okey, yang mana kalau kita tengok pada dialog ni, dia orang ni berada dalam satu perlawanan bola sepak, tengah menyaksikan satu perlawanan bola sepak. Okey, dan pada situasi ni Zain ada menyatakan bahawa ramai orang perempuan yang berada di stadium untuk melihat perlawanan bola sepak. Okey, maka perkara ni telah menimbulkan satu rasa tidak puas hati pada Nitya. Nitya kata bahawa hari ini yang menyaksikan perlawanan di stadium ni bukan hanya lelaki saja, tapi perempuan pun boleh untuk pergi melihat perlawanan bola sepak di stadium. Maksudnya kalau dululah agak janggal sebenarnya orang puan nak pergi tengok bola. Tapi hari ini tidak berlaku lagi dah. Hari ini lelaki pun pergi tengok, orang puan pun pergi tengok. Maka perkara ini dibenarkan. Tidak menjadi salah lah. Tidaklah kita kata orang puan yang pergi tengok bola tu jadi lelaki. Orang lelaki yang suka masak tu jadi puan. Tidak. Nah, hari ini tidak berlaku lagi perkara itu kerana masing-masing telah ada hobi masing-masing. Okey, kita tengok yang pertama berkenaan tentang stereotip gender. Okey. Apa maksud stereotip gender? Okey, maksud stereotip gender adalah pandangan yang ditetapkan oleh masyarakat secara umum tentang ciri-ciri seseorang seperti jantina, ras ataupun budaya. Okey, stereotip ni maksudnya
masyarakat ni telah memberi satu ukuran. Apa yang lelaki boleh buat, apa yang perempuan boleh buat. Seakan-akan begitu. Contohlah, kalau dulu kalau nampak orang lelaki masak tu, macam geplek je kalau zaman-zaman dulu. Dan sekarang ni kalau kita tengok orang puan bersukan, pun orang nampak macam pelik je. Tapi zaman lain ni, dok dah. Dia tak sama zaman dulu. Okay, jadi seretap itu perlu dibuang. Maksudnya hari ni, perempuan boleh bersukan, lelaki apatah lagi juga boleh memasak. Tidak menjadi satu kesalahan. Adapun pandangan masyarakat dulu, ia tak sama macam kita hari ni. Kalau kita tengok hari ni, tukang masak di hotel-hotel ataupun di mana-mana kedai, lelaki ke perempuan? Cuba pelajar-pelajar tengok. Cuba kalau kita pergi mana-mana kedai makan, kita pergi kat mana-mana hotel, kita akan tengok kebanyakannya yang menjadi tukang masak adalah lelaki. Okay, maka stereotip gender ni ataupun stereotip jantina yang ditetapkan oleh masyarakat bahawa lelaki kalau memasak ni, dia telah mengambil kerja perempuan. Maka itu tidak betul. Okay, maka hari ni dalam pendidikan kesihatan ni kita nak jelaskan bahawa hari ni pada dunia yang moden, dunia yang serba canggih ni, lelaki pun boleh buat kerja perempuan, perempuan pun boleh buat kerja lelaki. Tapi perlu tengok pada ukuran agama juga. Perlu tengok pada ukuran agama. Contoh pakaian. Boleh tak lelaki nak pakai pakaian puang, orang puang nak pakai pakaian lelaki? Boleh tak? Jadi jawapannya kalau ikut pada ukuran agama, tak boleh. Kalau ikut pada hari ni, lelaki pun boleh nak pakai baju kurung, orang perempuan pun boleh untuk berdandan ataupun gunting rambut seperti mana orang lelaki. Maka itu tak boleh. Dalam ukuran agama, perkara itu tak boleh. Walaupun hari ni zaman serba moden, kita tetap juga kena berpegang dengan agama. Maka stereotip gender ni maksudnya adalah pandangan yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Lelaki ni macam mana perwatakan dia, perempuan macam mana pekerjaan yang sesuai untuk dia. Itu stereotip gender yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Okey. Jadi yang kedua kita nak tengok berkenaan tentang identiti gender. Okey, identiti gender ni maksudnya perwatakan. Okey, perwatakan satu-satu jantina. Macam mana kita kenal dia tu lelaki, macam mana kita kenal dia tu perempuan. Okey, yang pertama, kita boleh ukur seseorang tu lelaki ataupun perempuan. Yang pertama, dengan melihat kepada perwatakan. Okay, apa beza perwatakan lelaki dengan perempuan? Okey, jawapannya, perwatakan lelaki ni, kadang-kadang lelaki ni lebih kasar daripada perempuan. Okey, lelaki ni dia lebih, kalau kita sebut tentang pekerjaan yang berat itu lebih kepada lelaki. Adapun pekerjaan yang ringan tu lebih kepada perempuan. Okey, tentang sikap pula. Sikap ni kalau kita melihat perempuan ni dia lebih sensitif berbanding lelaki. Lelaki hati dia keras. Hati dia boleh tahan apa saja mari cabaran pun dia boleh hadapi. Kalau ada pun perempuan ni, kita tahu dia ni bersikap dengan sikap perempuan. Kadang-kadang orang puan ni bila mana datang masalah, dia cepat rasa tertekan. Orang kata apa? Cepat rasa sedih dan sebagainya. Jadi itu perbezaan antara sikap dengan perwatakan. Tingkah laku. Lelaki ada tingkah laku yang tersendiri. Perempuan pun ada tingkah laku yang tersendiri. Lepas tu tentang tanggungjawab pula. Okay, kalau kita melihat kalau dalam sebuah keluarga contohnya. Dalam sebuah keluarga, tanggungjawab mencari nafkah tu siapa? Tanggungjawab mencari nafkah, perbelanjaan untuk isteri, untuk anak-anak adalah tanggungjawab lelaki. Untuk jaga anak, memasak di rumah, kalau tengok pada masyarakat Melayu hari ni, siapa yang buat kerja rumah ni? Yang kemah rumah, yang kemah dapur, yang masak, yang basuh baju. Siapa? Tanggungjawab siapa ni? Kalau ikut pada masyarakat Melayu, tanggungjawab ni diletakkan kepada perempuan. Maka melalui perwatakan, sikap dan tingkah laku serta tanggungjawab ini, kita boleh membezakan identiti jantina, adakah dia tu lelaki ataupun perempuan. Tapi hari ni dengan zaman yang moden ni,
Lelaki pun ada. Basuh baju, gosok baju, silai baju. Kan, perempuan pun ada yang kerja pun kasar-kasar lah ni kan. Contohnya, ada yang Ustaz baca baru ni, kerja wedding. Wedding kapal, menyelam dalam laut tu, wedding dalam laut. Pun ada orang puan buat lah ni. Kan, benda tu tak pelik. Sebab masyarakat kita hari ni dia suka untuk mencuba macam-macam perkara. Okey, tu maksud stereotip gender dengan identiti gender. Alhamdulillah, walaupun dalam keadaan PKP, kita masih lagi dapat menuntut ilmu melalui online. Semoga bermanfaat. Setakat ini sahaja untuk episod kita pada kali ini. Saya Nurul Yasmin Idana Masizi, kru TV Al-Hikmah Sekolah Menengah Agama Marang, saluran bencana transformasi anda. Siapa yang baru dalam channel ni, jangan lupa klik button subscribe, klik bell button dan jangan lupa like, comment and share. Bye-bye.